Ulang tahun Hari Terduduk, Satu Malaysia Terduduk. Ingatkah anda setahun lepas, Rafizi Rabli, pakar formula kesayangan rakyat Malaysia, pernah meramalkan bahawa PN iaitu pembangkang akan terduduk pada 25 Januari tahun 2023? Ya benar, akhirnya setelah setahun, PN terus terduduk apabila seorang lagi ahli parlimen bersatu menukar sokongan kepada Anwar. Sekarang sudah 6 ahli parlimen bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim. Tapi jika kejayaan yang diraikan penyokong PH dan Rafizi adalah kejayaan membeli ahli parlimen pembangkang yang telah dinafikan peruntukan dan dana, maka silakanlah. Anda telah berjaya, tapi di mata rakyat anda kelihatan tiada beza dengan orang jahat yang tiada moral dalam berpolitik. Lagi menyeronokkan, kali ini bukan sahaja PN yang terduduk, sekali dengan rakyat yang tidak bersalah pun terduduk. Buktinya apa? 1. Rakyat disajikan 5 cukai baharu, iaitu cukai barangan bernilai rendah bagi platform e-dagang sebanyak 10%, cukai barangan bernilai tinggi XVGT 10%, cukai keuntungan modal 10%, peningkatan kadar SST daripada 6% kepada 8%, peningkatan cukai perkhidmatan digital daripada 6% kepada 8%. 2. Peningkatan tarif air sebanyak 22 sen per meter padu bermula Februari 2024. 3. Ringgit mencapai taraf terendah sejak 26 tahun lepas. Nilai ringgit rendah menyebabkan kos import turut meningkat. Menurut pakar ekonomi dari Unirazak Profesor Bajoyai, nilai ringgit yang rendah akan mendatangkan kesan kepada peningkatan kos makanan, memandangkan negara mempunyai kebergantungan terhadap bahan makan import yang tinggi, iaitu mencecah hampir 70 bilion ringgit. 4. Tiada lagi pensyen bagi penjawat awam yang dilantik bermula 1 Februari, manakala ahli politik bergelar ahli parlimen, Pak Menteri terus diberikan pensyen. 5. Isu pegawai perubatan kontrak yang tidak akan diselesaikan. Sistem kesihatan berdepan implikasi negatif yang besar untuk jangka masa panjang. 6. Stok barangan seharian dan mentah semakin sukar didapati, sebagai contoh beras dan gula, sehinggakan kerajaan terpaksa membawa masuk 557,080 tan metrik gula, tetapi hanya 22,547 tan metrik atau 4.05% dapat dibawa masuk. 7. Daripada peningkatan cukai dan tarif yang pelbagai, kos sara hidup dan tekanan ekonomi terus meningkat. Menurut Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, Datuk Shafie menyatakan, harga barangan kini meningkat sebanyak 15% dan semakin tidak terkawal. 8. Sistem padu yang dilancarkan dengan tergesa-gesa telah meruntuhkan kepercayaan rakyat, bahkan telah mendapat kritikan mantan ahli parlimen DAP, Dr. Ong Kian Ming, yang menyatakan mekanisme padu perlu lebih diperhalusi. 9. Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR yang dikatakan akan menoktahkan kemiskinan sehingga kini tidak dilaporkan sejauh mana keberkesanannya. Contohnya, inisiatif IPR Intan berkaitan projek pertanian telah mendapat teguran petani bahawasanya projek tersebut tidak mampan kerana tidak melibatkan Kementerian Pertanian. 10. Janji politik PH terus dimungkiri, termasuklah janji untuk berlaku adil kepada pembangkang, janji untuk tidak meneruskan lantikan politik. Menurut Syed Saddiq, beliau ditawarkan 3.8 juta setahun untuk peruntukan sekiranya meneruskan sokongan kepada Anwar. Jika tidak menyokong, ahli parlimen pembangkang akan dinafikan hak. 11. Dasar gaji progresif yang sering dibanggakan Rafizi juga dikritik oleh pakar kerana ia tidak bersifat mandatori dan pengisian dan penerangan berkenaan model ini tidak diterangkan sebaiknya kepada pemegang taruh. Menurut Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, dasar gaji progresif ini bersifat jenama sahaja. 12. Hutang negara bertambah hampir 100 bilion ringgit pada tahun 2023 sahaja menurut rekod yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Berbeza dengan tempoh pandemik pada tahun 2020 yang menyaksikan pertambahan 86 bilion ringgit dan pada tahun 2021 97 bilion ringgit. Namun, adakah rakyat merasai hasil baik daripada pertambahan hutang ini?
Ekspor negara terus menurun sejak April 2023. Ekspor menurun sebanyak 5.58 bilion ringgit iaitu 8 bulan berturut-turut sehingga November lepas. Dalam keadaan ringgit yang semakin rendah, sepatutnya ekspor negara semakin bertambah, namun perkara sebaliknya yang telah berlaku. Jika diperhatikan, segala pendekatan ekonomi diambil oleh Madani adalah untuk penjimatan atau dalam bahasa ekonominya dasar authority. Sebab itu cukai dinaikkan, pencen dihapuskan sebab demi nak menaikkan duit kerajaan. Pendekatan yang mesra polisi IMF ini sebenarnya sudah terlalu banyak dikritik. Kita tahu Anwar adalah penyokong kuat barat. Beliau ada ramai kawan di blok sana. Sebab itu tidak pelik apabila polisi ekonomi mesra IMF diambil oleh Madani. Perkara ini diakui sendiri oleh pakar ekonomi Profesor Bajoye, pakar ekonomi dari Uni Razak yang menyatakan dasar ekonomi Madani bukanlah perkara baru, akan tetapi ia dirangka dengan acuan IMF dan Bank Dunia. Meskipun pelbagai langkah penjimatan dibuat, apakah rakyat merasai kesannya? Pembaca semua tepuk dada dan buka dompet selaju mana duit tuan-puan habis dibelanjakan hanya untuk keperluan asas.